Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum diucapkan kepada semua, terutamanya kepada para pensyarah saya, Ustaz Suhaimi bin Muhammad, kerana telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membentangkan tajuk berkaitan isu pendidikan seksual dalam pendidikan Islam kategori murid bermasalah pembelajaran. Subjek PIMK 2063R, pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai Muhammad Razaid bin Zakaria, pelajar PDPP Ambilan Jun tahun 2020. Pertama sekali saya ingin membentangkan berkaitan definisi murid bermasalah pembelajaran. Murid bermasalah pembelajaran adalah murid yang dikategorikan daripada pelbagai kategori ketidakupayaan dari segi kemampuan fizikal dan kognitif. Ketidakupayaan dari segi kemampuan fizikal adalah seperti murid mengalami kecacatan anggota fizikal ketika dilahirkan ataupun ketika ditimpa kemalangan, manakala ketidakupayaan dari segi kognitif adalah murid mengalami kerencatan akal ataupun masalah terhadap kemahiran komunikasi. Murid bermasalah pembelajaran adalah sama seperti pelajar normal dalam menempuhi proses kematangan akil balik. Walaupun demikian, perbincangan mengenai isu pendidikan seksual dalam kalangan masyarakat agak sensitif kerana terwujudnya stigma negatif yang terbina dalam kalangan masyarakat, terutamanya para ibu bapa dalam membincangkan isu pendidikan seksual. Pengertian seksualiti dan pendidikan seksualiti. Seksualiti ialah suatu perasaan yang melibatkan kefahaman diri terhadap emosi dan respon terhadap seksual seseorang, seperti perasaan kemesraan, disayangi, disukai dan juga dihargai. Manakala pendidikan seksualiti pula bermaksud pendidikan seumur hidup yang melibatkan proses memperolehi maklumat seperti perkembangan seksual, reproduksi manusia dan peranan gender seseorang. Secara umumnya, pendidikan seksualiti adalah perkara yang berkaitan dengan keseluruhan aspek kehidupan perkembangan manusia. Seterusnya, pendidikan seksual dalam konteks pendidikan Islam. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan seksual adalah perkara yang dituntut di dalam agama Islam. Hal ini bertepatan dengan sumber perundangan Islam iaitu Al-Quran dan juga hadis. Banyak membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan seksual, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, kebersihan diri, kesucian diri dan juga adab-adab di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Yang kedua, pendidikan seksual dalam konteks pendidikan Islam adalah bertentangan sama sekali dengan pendidikan seksual di negara barat. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan seksual di negara barat mengamalkan idea-idea yang bertentangan dengan pendidikan seksual dari perspektif pendidikan Islam, di mana seksual di negara barat ini mengamalkan seksual sesama jantina yang amat bertentangan dengan pendidikan seksual dari konteks pendidikan Islam. Yang ketiga, Abdullah Nasir Ulwan, seorang pengkaji yang mengkaji mengenai pendidikan seksual dalam konteks pendidikan Islam, mendefinisikan bahawa pendidikan seksual adalah satu bentuk pendidikan yang perlu diajar kepada remaja berkaitan dengan seks, naluri, nafsu syahwat dan hubungannya dengan perkahwinan, sehingga mereka membesar dalam keadaan memahami erti kehidupan. Remaja mengetahui apa yang dibenarkan dan apa yang ditegah di dalam Islam.
Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai isu dan cabaran penyampaian pendidikan seksual dalam bidang pendidikan Islam bagi murid bermasalah pembelajaran. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan masalah dalam kalangan ibu bapa dan guru sendiri. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa mempunyai kesukaran dalam menyampaikan maklumat pendidikan seksual terhadap anak-anak yang mempunyai masalah pembelajaran. Hal ini kerana para ibu bapa mempunyai keterbatasan maklumat mengenai pendidikan seksual. Manakala dari sudut guru pula, guru mengalami masalah dalam memahami sifat murid-murid yang mengalami masalah terhadap pembelajaran. Isu yang kedua pula adalah kekurangan bahan pengajaran. Kekurangan bahan pengajaran yang dimaksudkan di sini adalah para guru mengalami kekurangan latihan khusus yang profesional terhadap cara penyampaian pendidikan seksual dalam bidang pendidikan Islam bagi mengatasi murid yang mengalami masalah terhadap pembelajaran. Yang ketiga adalah kelemahan pelaksanaan kurikulum, di mana para guru agak kurang menekankan elemen-elemen terhadap pendidikan seksualiti. Seperti mana yang kita tahu, dalam bidang pendidikan Islam sendiri ada kandungan-kandungan yang menekankan terhadap elemen-elemen pendidikan seksualiti. Oleh itu, para guru kurang memberikan penekanan. Hal ini disebabkan oleh kebimbangan para guru dalam mensalah tafsirkan pendidikan seksualiti terhadap murid. Hal ini dikhawatiri akan mewujudkan elemen negatif terhadap pendidikan seks dalam kalangan murid-murid. Yang keempat adalah mengenai sifat mudah dipengaruhi. Sifat mudah dipengaruhi yang dimaksudkan di sini adalah murid yang mengalami masalah pembelajaran akan mudah dipengaruhi rentetan daripada pelakuan-pelakuan manusia yang melakukan tingkah laku seksual di khalayak ramai. Yang kelima adalah mangsa jenayah seksual. Seperti mana yang kita tahu, murid bermasalah pembelajaran ini sering menjadi mangsa jenayah seksual. Hal ini akan menyebabkan dan mempengaruhi kesan terhadap tahap pemikiran masalah murid bermasalah pembelajaran ini untuk mengalami proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okay, di sini terdapat 3 tahap pendidikan seksual menurut Islam. Yang pertama adalah tahap tamyiz, iaitu berumur daripada 7 hingga 10 tahun. Pada waktu ini, pelajar ataupun murid akan diajar mengenai identiti diri dan perbezaan jantina. Pada tahap ini juga, pelajar akan diajar mengenai konsep-konsep bersuci menurut pandangan Islam. Di samping itu, pelajar juga akan ditekankan mengenai pelbagai adab seperti adab tidur, adab meminta izin ketika ingin masuk ke bilik ibu bapa serta adab-adab dalam menjaga pandangan sesama jantina. Okey, tahap yang kedua adalah tahap murahaqah ketika berumur 10 hingga 14 tahun. Pada waktu ini, para guru diminta untuk membincangkan fungsi biologi secara ilmiah. Pada tahap murahaqah ini, elemen-elemen dan kewajipan yang dituntut di dalam Islam harus ditekankan seperti penutupan aurat. Seterusnya, pelajar harus ditekankan dan dididik supaya sentiasa menjaga batas pergaulan supaya dapat menjaga kesopanan dan maruah diri. Tahap yang ketiga adalah tahap balik ketika umur 14 hingga 16 tahun, di mana pada waktu ini pelajar diajar tentang isu-isu larangan seks sebelum berkahwin serta penekanan terhadap bahaya zina dari sudut Islam dan juga dari sudut kesihatan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan 4 aspek usaha dan peranan yang seharusnya dimainkan oleh guru. Okay, usaha yang pertama adalah personaliti ataupun sifat kepribadian para guru sendiri. Seperti mana kita tahu, guru adalah
contoh tauladan dan ikutan para pelajar. Setiap para guru akan menjadi perhatian kepada pelajar. Oleh itu, para guru harus menunjukkan sifat tauladan yang baik dalam menyampaikan dan mempersembahkan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Yang kedua adalah penguasaan ilmu, di mana para guru harus menguasai ilmu-ilmu pedagogi dalam menyampaikan ilmu ataupun maklumat yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Pedagogi yang baik akan menjadi tarikan para pelajar untuk memahami kandungan ilmu itu dengan baik. Seterusnya, para guru harus menguasai kandungan subjek, terutamanya sekali kandungan yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Pada masa yang sama juga, para guru harus menekankan elemen-elemen seksual agar pembudayaan seksualiti dari sudut dan pandangan Islam dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah penguasaan kemahiran. Penguasaan kemahiran yang ditekankan di sini adalah kemahiran komunikasi, di mana para guru harus menyampaikan maklumat berkaitan dengan pendidikan seksual dengan lebih berkesan dan terang supaya para pelajar dapat memahami kandungan yang berkaitan dengan pendidikan seksual itu dengan baik. Hal ini kerana untuk mengelakkan pandangan-pandangan negatif daripada para pelajar yang sering mengaitkan seksualiti itu adalah satu budaya ataupun ikutan yang tidak patut diamalkan, sedangkan di dalam Islam mengajar kita juga bahawa pendidikan seksual adalah penting. Seterusnya, kemahiran teknologi, di mana pada waktu ini para guru harus menggunakan kebijaksanaan teknologi untuk menarik lagi para pelajar supaya menikmati pembelajaran dengan lebih seronok. Seterusnya adalah berkaitan dengan motivasi. Seperti mana yang kita tahu, motivasi ini adalah kekuatan dalaman yang wujud dalam individu manusia. Hal ini sangat penting sebagai seorang guru untuk memotivasikan pelajar-pelajar serta memberi dorongan kepada pelajar terutamanya pelajar yang mempunyai masalah terhadap pembelajaran. Seterusnya berkaitan dengan kepentingan pendidikan seksual dan agama terhadap murid bermasalah pembelajaran. Yang pertama adalah kepentingannya adalah keperluan tingkah laku seksual yang bersesuaian. Hal ini kerana kepentingan pendidikan seksual dapat membantu murid yang bermasalah untuk mengenal pasti tingkah laku awam dan sulit. Seterusnya, kepentingan pendidikan seksual adalah untuk keperluan perkembangan manusia. Penyampaian pendidikan seksual yang baik dapat membantu murid memperolehi pengetahuan mengenai perubahan fizikal ketika mencapai akil balik. Yang ketiga adalah mengenai keperluan untuk pembinaan hubungan, di mana kepentingan pendidikan seksual ini membantu para pelajar untuk memelihara perhubungan dalam berkongsi fikiran dan perasaan dengan sihat. Dan yang terakhir sekali, kepentingan pendidikan seksual dan agama terhadap murid bermasalah pembelajaran adalah dari sudut keperluannya dari segi budaya dan masyarakat. Hal ini akan membantu murid dapat memperolehi maklumat dari segi kesamarataan, perlindungan dan hak-hak seksualiti murid. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan terhadap pembatangan ini. Yang pertama adalah kajian analisis secara menyeluruh perlu dilakukan untuk menjustifikasikan kesesuaian kandungan pendidikan seksualiti daripada kedua-dua pihak berkepentingan, iaitu guru dan juga ibu bapa. Yang kedua ialah para guru, terutamanya guru pendidikan Islam, harus memikul tanggungjawab yang besar bagi
bagi memberi kefahaman yang lebih baik terhadap pendidikan seks dari sudut perspektif Islam. Kerana penyampaian yang baik akan membantu murid bermasalah pembelajaran dalam memahami dan membudayakan pendidikan seksual yang betul. Seterusnya, murid bermasalah pembelajaran perlu diberikan perhatian kerana kategori murid bermasalah pembelajaran ini harus didorong dengan motivasi dan semangat yang tinggi terhadap pendidikan seksual dari sudut agama. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.